Seterusnya, kita nak cerita lemah tak lemah iman orang Kedah. Okay. Maulidur Rasul, program bersama dengan Ustaz Daniel dibatalkan. Dekat mana tuan-tuan? Masjid Negeri, Masjid Zahir Kedah Darul Aman. Okay. Heboh di media sosial, program sempena Maulidur Rasul tahun ini Masjid Zahir Kedah yang menampilkan Dr. Daniel Azri telah dibatalkan. Pengumuman pembatalan pendakwah bebas berkenaan yang dikuasai di negeri yang dikuasai PAS itu dimaklumkan melalui Facebook rasmi beliau. Beliau berkata, program esok hari ini digantikan asatizah lain atas sebab arahan dari pihak atasan. Kami doakan semoga program esok berjalan dengan baik. Terima kasih pihak masjid menghubungi dan menjelaskan perkara itu sebenar. Susulan itu, orang ramai menyela dan menyindir tindakan tersebut termasuk membangkitkan kebenaran untuk konsert hiburan diadakan tidak jauh daripada pekaran masjid pada 30 September 2022. Konsert saja dibenarkan depan masjid Zahir, kata beberapa netizen. Dalam masa sama, ramai memuji reaksi Dr. Daniel yang tidak melatah, tidak seperti penceramah yang terang-terang menyokong PAS. Warganet terutamanya menyokong kerajaan Papua dan juga faham pihak institusi agama di negeri masing-masing punya kuasa termasuk kebenaran pendakwah menyampaikan kuliah. Namun, penyokong PHPN menganggap mereka tidak kalut untuk menghukum kerajaan PN sehingga mengaitkan tahap dan iman susulan larangan terhadap mana pendakwah tidak seperti reaksi melampau walaon. Dia macam ni lah hari tu kan walaupun ada dibatalkan kan. Kemudian dia kata apa? Dia kata inilah dia masalahnya apa? Masalahnya sekarang ini iman lemah orang PH ni. Orang PH ni lemah sebab itu dia batalkan ceramah agama dibatalkan. Tuan-tuan, yang ini bagaimana? Yang ni macam mana? Iman orang negeri Kedah ni lemah ke tuan-tuan? Sampaikan Dr. Daniel punya ceramah pun dibatalkan. Tapi nak ceritalah Dr. Daniel ni siapa? Dr. Daniel ni dia seorang doktor perubatan. Dan dia belajar doktor perubatan itu, dia memang doktor. Dia doktor perubatan, dia belajar dekat mana? Dekat Mesir. So dia belajar dekat Mesir, di Alexandria kalau tersilap saya. Dan kemahiran dia ada dua liti kemahiran. Satu kemahiran dalam agama, satu lagi kemahiran dalam medical. So dia ada dua kemahiran. So seseorang yang ada dalam bidang sains dan bercakap tentang agama, cara pandang dia sangat berbeza. Cara fikir dia pun sangat berbeza daripada orang yang belajar agama dan seterus menerus agama. Cara pandang dia berbeza. So menariklah tuan-tuan sebenarnya dari segi ilmu. Dan Dr. Daniel ni walaupun nampak macam cenderung kepada Pakatan Harapan, tetapi dia bukan ahli Pakatan Harapan atau mana-mana parti. Setahu saya lah keadilan. Dia bukan ahli mana-mana parti. Malah kalau tersilap saya, ceramah yang saya dengar, dia sendiri ucapkan dia bukan ahli mana-mana parti pun. Dia sendiri pernah kata, cuma mana yang baik dia sokong, mana yang tak elok dia akan kritik. Itu biasa. Tetapi berbeza dengan orang yang kita sekat. Memang dia totok orang PAS, tuan-tuan. Yang memang kita tahu dia orang PAS. Memang kita tahu dia adalah ahli PAS. Ada siap nombor kad lagi. Itu yang kita sekat. Kenapa? Sebab akhirnya dia akan jadikan masjid dan surau dan juga tempat mereka itu sebagai landasan ataupun platform politik untuk nak mengkafirkan orang, untuk nak memfasikkan orang, untuk nak menzalimkan orang. Itu platform yang akan mereka gunakan. Dia bukan untuk platform ilmu. Dia bukan untuk platform menerangkan apa Islam yang sebenar. Tuan-tuan, saya nak beritahu, Islam, tidak ada Islam selain daripada Islam. Islam versi PAS, itu bukan Islam. Tak ada Islam mengajarkan supaya memfitnah, itu boleh. Tidak ada Islam mengatakan, kalau rasuah tu tak apa, asalkan duit tu untuk perjuangan Islam. Tak ada. Tak ada yang macam tu, tuan-tuan. Tak apa kalau kita nak sakau duit daripada bangsa lain, asalkan kita guna untuk perjuangan Islam. Tak ada istilah itu. Penet, di mana Penet sekarang ini dia nak charge. Okay? Dia nak charge. Sebelum ini, Duit Now dia nak charge. Kan sebelum ini orang lebih suka guna Duit Now. Sebab Duit Now tak charge pengguna. Tak charge pengguna. Dia tak charge pengguna. So boleh bayar directly. Kalau berbanding dengan guna mesin tu. Mesin tu ada charges untuk merchant. Merchant ada charge tau. Ada charge kalau kita guna mesin. So kalau Duit Now tak ada. So baik kita dengar. Sekarang dia kata Duit Now ni nak buat Paynet, bank perlu terus ditekan. Presiden MCA Wee Ka Siong menggesa pengendali platform Duit Now, QR dan bank agar tidak mengenakan cas kadar diskaun pedagang MDR bagi mengelakkan pengguna kecil terjejas. Wee berkata sebaliknya, Payment Network Malaysia atau Paynet dan bank perlu meneruskan waiver MDR yang dilaksanakan sejak 2019. Keuntungan bank sudah sangat tinggi. Mereka sepatutnya teruskan penepian bagi penggunaan Duit Now, QR yang kebanyakan dari peniaga kecil yang akan menerima barang tunai sekiranya mereka tidak menggunakan Duit Now QR. Jadi, bank juga akan menerima manfaat dari pengurangan kos pengendalian wang tunai sekiranya peniaga lebih menggunakan kaedah QR berbanding wang tunai.
Penepian ini juga sering dengan usaha digitalisasi kerajaan, katanya. Menurut Wee, kenyataan media Penet hari ini mengesahkan bahawa terdapat pengenaan caj MDR tetapi diberikan penepian sehingga 1 November 2023. Kalau pihak media, wakil rakyat dan Perdana Berniaga tak buat bising dan protes malam, saya yakin caj kepada berniaga akan dikenakan mulai 1 November 2023 tanpa pertimbangan langsung. Terbaru, CIMB telah bersetuju memberikan penepian MDR untuk tempoh 2 bulan mulai 1 November. Di samping itu, satu lagi berita baik diumumkan Public Bank. Banknya juga memberi penepian sehingga tarikh diberitahu kelak. Baik, kita dengar penjelasan daripada Penet. Penet beri penjelasan yuran transaksi Duit Now QR. Penet hari ini menjelaskan mengenai pengenaan yuran transaksi untuk pembayaran Duit Now dan transaksi dibuat dengan kredit kad berkuasa 1 November. Dalam satu kenyataan hari ini, pengendali Duit Now mengesahkan vendor akan dikenakan yuran transaksi untuk pembayaran yang diterima melalui platform kod Duit QR, tetapi terdapat beberapa kekeliruan yang perlu dijelaskan. Kebimbangan dibangkitkan mengenai kesan yuran yang bakal dikenakan ke atas peniaga dan impak kepada harga barang dan perkhidmatan boleh difahami. Bagaimanapun, dua jenis pembayaran yang berbeza telah disifatkan oleh media sebagai sama, iaitu diskaun pedagang dan yuran 50 sen untuk transaksi melebihi RM5,000. Liputan tersebut secara tidak tepat menggambarkan dua jenis pembayaran yang berbeza sebagai satu yang sama, katanya. Penet berkata, sebagai mengulas mengenai laporan media tentang sebuah institusi perbankan tempatan yang memaklumkan pelanggannya mengenai pengenaan yuran transaksi pembayaran Duit Now, dan transaksi akan dibuat dengan kad kredit berkuasa 1 November. Dan beberapa bank kononnya tidak tahu mengenai perkara ini. Penet berkata seorang peniaga akan menerima bayaran dibuat oleh pelanggan mereka setelah ditolak MDR. Pada masa ini, pembayaran kad kredit dan kad debit dikenakan MDR manakala terdapat penepian MDR pada pembayaran QR mulai 1 November. Penepian MDR untuk pembayaran duit QR akan ditarik balik, katanya. Sebaliknya, ia menambah yuran 50 sen untuk urus niaga melebihi RM5,000 adalah sebenarnya pemindahan dana rakan setara peer-to-peer daripada QR pribadi ke QR pribadi lain, bukan pembayaran kepada peniaga. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran QR kepada pedagang dan kedua-duanya yuran tidak akan dikenakan untuk transaksi yang sama dalam apa-apa situasi. Ini seterusnya menjelaskan MDR terkumpul akan dikongsi antara Penet dan bank pemoleh yang berkaitan dan pemeroleh pihak ketiga untuk menambung penyelenggaraan rangkaian serta kos ditanggung oleh bank untuk memperoleh penyertaan. Sebagai insentif galakan penggunaan ketika tempoh pengenalan, MDR telah diketepikan. Penepian ini dilanjutkan bagi tujuan penularan COVID. Basically macam inilah, tuan-tuan. Apa saja transaksi yang kita buat secara digital sebenarnya akan ada kos. Kenapa ada kos? Kosnya yang menyediakan sistem itu sendiri akan ada kos lah. Dia orang bukan buat sistem secara percuma. Dia akan ada kos-kos yang dia akan incur. Now, daripada segi charges tu berapa-berapa, yang tu kena tanya bank masing-masing, berapa charges yang dikenakan. Bagi saya, charges itu bukan masalah reasonable tak reasonable. Tetapi kalau kita tak kenakan charge, someone has to pay the charge. It's either that or the government need to pay lah. Kalau government nak kena intervene, then government need to pay. The end of the day, it's our money juga akan digunakan. So, which one? Kan tidak ada istilah nanti barang percuma. Tuan-tuan guna social media ni pun ada kos dia. Kos ni kalau sekiranya tuan-tuan nak tengok YouTube, tuan-tuan kena tengok iklan. Itu kos dia. Kalau tak nak tengok iklan, dan tuan-tuan kena bayar. Even Twitter pun, tuan-tuan kalau nak beli sekarang ini, tuan-tuan kena bayar yang tick tu, blue tick. Even TikTok, kita kata, oh, buat TikTok free je is. Ya, TikTok free. Tapi kalau nak dapat supaya ramai promote, then you have to buy promotion tersebut. Sama juga dengan Meta dan sebagainya. So, benda-benda itu akan ada kos yang tersembunyi. Terutama lebih lagi kalau kita guna sistem yang ada sekarang. Dia takkan boleh selama-lamanya free. Tetapi, kita boleh bincang pada kadar apa yang nak dikenakan sistem tersebut. Berapa dan sebagainya. Now, jadi kau setuju lah. Bukan masalah setuju tak setuju, tuan-tuan. The end of the day, someone has to bear the cost. Siapa? Siapa nak kena bear the cost? Kita guna sistem. The system is good. Kan? The system tu baik. But someone has to bear the cost lah. Siapa nak kena bear the cost? That is the question. So, nak tak nak, dia kena transferkan kos itu kepada pengguna. Cuma, rate dia berapa? Yang tu sebenarnya hendaklah dibincangkan oleh kerajaan. Ini tak ada istilah kena PMX ke kerana apa, tuan-tuan. Ini nak cerita. PAS pemerintah pun sama juga. Dia kena juga charge tersebut. Kan, 2019 tu, lepas tu dia ada PKP. 2019 tu pengenalan asal dia. Pada tahun 2019, MDR itu dikesampingkan, diketepikan, maksudnya tak ada zero charges kerana pada waktu itu untuk introduce. Selepas itu, kena COVID. Lepas COVID, nak tak nak, dia orang tak boleh tanggung kos. Jadi, kena teruskan ada charges. Cuma berapa, yang tu akan dirunding. Baik.